Apa motif intimidasi atas hakim? Motif Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipersoalkan selepas ia menyiasat Hakim berprofil tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung dana RM42 juta milik SRC International iaitu anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Majlis Peguam Malaysia menyifatkan siasatan tersebut bertentangan dengan pengasingan kuasa di Malaysia, menggugat kebebasan badan kehakiman dan tidak berperlembagaan. Bersetuju dengan pandangan Majlis Peguam Malaysia, Biro Undang-Undang Kanun berpendirian bahawa siasatan SPRM ke atas Hakim Nazlan adalah intimidasi terhadap institusi kehakiman negara ini. Dalam kenyataannya, Pengerusi Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata pihaknya memandang serius terhadap siasatan yang dibuat oleh SPRM ke atas Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang dikatakan menerima wang RM1 juta bersumberkan daripada dana 1MDB. Kanun juga mendapati ada usaha-usaha yang tersusun dibuat oleh orang tertentu untuk menjatuhkan kredibiliti Hakim Nazlan. Beberapa tulisan di blog tertentu serta klip video ringkas telah muat naik di media sosial seperti Facebook dan TikTok yang bertujuan untuk menjatuhkan Hakim Nazlan, katanya. Kanun membangkitkan mengenai Hakim Muhammad Nazlan yang telah memutuskan Najib Razak sebagai pesalah berhubung dengan kes SRC International yang mempunyai kaitan rapat dengan 1MDB. Seterusnya gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan. Malah, Mahkamah Rayuan telah menyifatkan kes itu sebagai satu kesipuan negara, national embarrassment, ujarnya. Menurut kanun, jika seseorang hakim didapati melakukan sebarang salah laku, maka sepatutnya satu tribunal ditubuhkan di bawah perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Perbincangan kelakuan seorang hakim secara terbuka akan menghakis kepercayaan orang ramai. Kanun juga berpandangan bahawa tindakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang secara terbuka menyatakan bahawa Hakim Muhammad Nazlan ini sedang disiasat kerana semata-mata wujudnya satu laporan yang dibuat adalah satu tindakan yang tidak wajar dibuat dan boleh menyebabkan institusi kehakiman dipandang rendah. Apatah lagi kenyataan itu dibuat dalam keadaan kes Najib Razak sedang hangat diperkatakan di dalam dan luar negara. Justru kanun memohon Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk bertindak segera mengawal keadaan ini supaya ianya tidak berpanjangan. Kanun percaya tindakan merendah-rendahkan Hakim Muhammad Nazlan ini ada kaitan dengan kes-kes berprofil tinggi yang sedang dibicarakan sekarang ini. Kanun juga berharap institusi seperti PDRM dan SPRM tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak ini untuk menjatuhkan martabat institusi kehakiman negara, tegas Zulkarnain. Rata-rata pemimpin Pakatan Harapan senada menyelar siasatan oleh SPRM dan menyifatkannya sebagai pelanggaran terhadap pemisahan kuasa dan tidak berperlembagaan. Ketua Pembangkang yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menegaskan institusi kehakiman sendiri mempunyai badan yang menyelia dan mengawal integriti para hakim dan ini ditetapkan untuk memastikan agar wujud pembahagian kuasa yang jelas di dalam sistem di negara ini. Justru campur tangan SPRM melanggar prinsip ini, tegasnya. Beliau khawatir hebahan SPRM ini akan dianggap sebagai tekanan dan campur tangan politik. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu yang menganggap perbuatan Azam Baki itu intimidasi terhadap sistem kehakiman di negara ini. Menurut Muhammad, kerajaan khasnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob wajar menghentikan penyalahgunaan kuasa oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM dengan serta-merta supaya negara tidak dimalukan di mata dunia sekali lagi. Saya mengajak seluruh rakyat Malaysia dan gerakan masyarakat sivil bersama-sama bangkit mempertahankan kedaulatan undang-undang dan menolak pihak-pihak yang memperalatkan institusi kerajaan, kata Ahli Parlimen Kota Raja itu. Pengerusi DAP Lim Guan Eng pula menemplah SPRM yang giat menjalankan siasatan palsu dan berunsurkan politik yang membolehkan koruptor melepaskan diri tanpa dihukum namun menghukum orang yang jujur dan lurus. Beliau merujuk kepada keputusan SPRM yang menggugurkan dan tidak meneruskan 146 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM32.93 juta terhadap seorang bekas timbalan pengarah Jabatan Air Sabah sebagai pertukaran dengan membayar kompaun sebanyak RM30 juta. Ramai tertanya-tanya logik accountability dan moral atau etika awam di sebalik kes pengubahan wang haram untuk hampir RM33 juta diselesaikan dengan RM30 juta. Bukankah SPRM juga sepatutnya mempersoalkan kemampuan untuk membayar kompaun RM30 juta oleh seorang bekas penjawat awam? Soalnya, menurut Guan Eng, siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan atas dakwaan kekayaan tidak dapat dijelaskan tanpa sebarang bukti berjumlah RM1 juta yang didakwa oleh pembohong tegar Raja Petra Kamarudin RPK.
amat berbeza dengan kurangnya semangat dan tenaga SPRM dalam menyiasat kekayaan tidak dapat dijelaskan Azam Baki melibatkan saham bernilai jutaan ringgit. Azam telah didedahkan oleh Suruhanjaya Securities sebagai berbohong bahawa adiknya telah menggunakan akaun sahamnya secara proksi apabila Azam didedahkan sebagai pengendali tunggal akaun tersebut, ujar Guan Eng. Dalam masa yang sama, Ahli Parlimen Bagan itu menyelar sikap bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahidin Mat Yassin yang tidak bersuara menentang amalan 2 darjat yang diterapkan SPRM. Keadilan tidak ditegakkan dalam kes-kes ini, tegas Guan Eng. Untuk rekod, pada 25 Mei 2021, Raja Petra telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi membayar ganti rugi sebanyak RM600,000 kepada Guan Eng kerana memfitnah dalam beberapa serial artikel berhubung dakwaan rasuah dalam projek terowong bawah laut Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion. Pada 28 Februari tahun lepas, Guan Eng memperoleh penghakiman ingkar selepas Raja Petra tidak memasukkan kehadiran bagi menjawab saman yang dikemukakan terhadapnya. Tidakkah aneh pemfitnah yang ingkar hadir di mahkamah dipercayai oleh pelapor yang kemudiannya diterima sebagai alasan untuk menyiasat Hakim Muhammad Nazlan? Hendak ke mana negara kita dibawa oleh gerombolan ini? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.